Malaysia menghasilkan sekitar 38,000 tan sampah setiap hari. Maksudnya purata 1.17 kilogram sampah bagi setiap penduduk. Dan mentaliti masyarakat perlu berubah bagi memastikan Malaysia tidak menjadi tempat longgokan sampah dan memastikan negara kita menjadi negara yang bersih. Asingkan mengikut kategori kertas, plastik dan lain-lain. Letakkan di sebelah tong sampah. Kami uruskan kutipan. Sila keluarkan barangan kita semula anda. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672, kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Amalan 3R dalam kitar semula ialah kurangkan, guna semula dan kitar semula. Kurangkan merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Ia juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ini bermakna kita perlu memberi perhatian kepada barang-barang yang dibeli, dihasilkan dan dibuang. Guna semula merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali dan dengan berbuat demikian, penjanaan sisa dan pembuangannya dapat dikurangkan. Manakala kitar semula, merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi dan cycle merujuk kepada pusingan. Oleh yang demikian, kitar semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran. Kita mengitar semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi atau kilang-kilang yang memprosesnya semula supaya menjadi produk baru untuk kegunaan kita. Pembuangan sampah sarap di merata tempat secara tidak terkawal menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Undang-undang itu perlu bagi mengurangkan sisa yang dibuang ke tapak pelupusan, pencemaran udara akibat pembakaran terbuka, pencemaran sungai dan laut akibat pembuangan sampah secara berleluasa serta mengelak pencemaran bau akibat pengurusan sampah tidak sistematik. Mengambil contoh negara luar seperti di Jepun misalnya, undang-undang dikuatkuasakan dengan mengenakan denda melebihi 30,000 yen atau kira-kira RM970 kepada mereka yang membuang kelengkapan rumah tanpa mengitar semula. Pembaziran sisa makanan berupaya memburukkan lagi situasi pemanasan global dunia dan fenomena perubahan iklim yang dihadapi dunia sekarang. Bagaimana? Proses berkenaan berlaku apabila lambakan sisa makanan isi rumah yang anda lihat sedikit dan tidak memberi apa-apa kesan atau perubahan memenuhi tapak pelupusan sampah selain gagal diuraikan dalam tempoh tertentu. Keadaan itu menyebabkan pembukaan tanah tempat pelupusan sampah semakin meningkat, memerlukan kawasan lebih luas dan membabitkan banyak lokasi sekitar bandar selain meningkatkan kos melupuskan sisa makanan serta sisa pepejal. Situasi berkenaan mengancam alam sekitar, menyebabkan pencemaran, meningkatkan suhu dunia, mitigasi perubahan iklim dan merosakkan jadual cuaca seperti hujan serta ribut di seluruh dunia. Amalan kitar semula adalah jalan penyelesaian terbaik. Masyarakat perlu bertindak segera kerana jumlah bahan dan sisa buangan ini semakin bertambah dan berganda setiap masa. Setiap daripada kita perlu membudayakan amalan kitar semula kerana amat penting untuk mengurangkan kemusnahan dan pencemaran alam semula jadi. Dalam usaha mengurangkan sampah dihantar ke tapak pelupusan sampah, syarikat E-Idaman Sendirian Berhad
RI Idaman memperkenalkan kad ganjaran tunai Recycle for Life RFL manfaat bagi penduduk Kedah dan Perlis. Ini adalah satu program yang dinamakan sebagai Recycle for Life, iaitu cetusan daripada Sayang Baru dan di wilayah utara terutama di Kedah dan juga Perlis ini kami yang mengelolakan, di mana kami sediakan satu sangkar, orang kata sangkar lain dirilah, sangkar kita semula di mana dia akan bawa barangan kita semula. Dia akan touch macam komuniti tadi, dia akan touch di sini, dia akan keluar barcode. Kemudian dia akan tampalkan barcode itu tersebut pada barangan kita semula dia. Kemudian masukkan sahaja dalam sangkar ini. Semudah itu sahaja. Kemudian dalam masa 48 jam, duit itu akan masuk ke dalam akaun pengguna tersebut. Licik. So di sinilah kolam yang kita akan mengumpulkan segala licik yang ada di sini. Dan kita akan membuat rawatan lah. Kita akan membuat rawatan dan kita akan memastikan hasil daripada rawatan tersebut air yang telah dirawat melepasi piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Ini adalah kolam yang mana air licik telah dirawat dan kita akan gunakan kembali air yang tersebut untuk basuhan-basuhan lori. Air ni boleh mencapai grade berapa ni? Ataupun ada requirement tertentu daripada Jabatan Alam Sekitar? Ya, memang kita ada kena patuh dengan Jabatan Alam Sekitar punya standard untuk mencapai standard yang ditetapkan oleh Alam Sekitar untuk memastikan persekitaran sungai-sungai berhampiran ataupun perairan-perairan dan juga tanah tidak melepasi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar itu sendirilah. Ini untuk mengelakkan daripada sungai dan tanah dicemari lah. Ya, berlaku pencemaran sungai dan tanah.